Speaker, kalau kita lihat kepada Akta SPRM, ianya cukup jelas menyatakan matlamat utama dalam akta tersebut. Izinkan saya baca apa yang disebut dalam Seksyen 2. Tuan Pengerusi, ianya berbunyi sebegini. Matlamat utama akta ini adalah untuk menggalakkan integriti dan kebertanggungjawaban pentadbiran sektor awam dan swasta dengan menubuhkan satu badan pencegah rasuah yang bebas dan bertanggungjawab, dan mendidik pihak berkuasa awam, pegawai awam dan orang awam tentang rasuah dan kesan buruknya terhadap pentadbiran sektor awam dan swasta dan komuniti. Dalam perkara yang sama, Tuan Sri Speaker, kita dapat lihat bahawa kuasa-kuasa tertentu diberikan kepada pihak SPRM, termasuk pegawai-pegawai dia untuk buat siasatan dan seterusnya pendakwaan. Dan itu jelas di dalam akta yang telah pun saya bacakan sebentar tadi. Tapi dalam masa yang sama, Tuan Sri Speaker, izinkan saya juga buat rujukan kepada apa yang terkandung di dalam Seksyen 13 dan juga Seksyen 14 akta ini. Ianya berkaitan dengan peruntukan tentang lembaga penasihat, jawatan kuasa khas dan jawatan kuasa aduan yang wujud melalui perintah ataupun melalui rang undang-undang yang saya sebut tadi. Tuan Speaker, apa yang penting adalah untuk kami meneliti bahawa Parlimen telah pun membuat peruntukan yang khusus supaya di dalam Akta SPRM sendirinya wujudnya satu lembaga penasihat pencegahan rasuah, iaitu Seksyen 13, dan kemudian di bawah Seksyen 14 dan 15 jawatan kuasa khas mengenai rasuah, dan yang penting sekali 15 jawatan kuasa aduan, di mana jawatan kuasa aduan tersebut itu ditubuhkan untuk memantau pengendalian oleh SPRM aduan mengenai salah laku yang tidak bersifat jenayah terhadap pegawai-pegawai SPRM, dan juga untuk mengenal pasti apa-apa kelemahan dalam tata cara kerja mereka yang mungkin menimbulkan aduan, dan seterusnya apa tindakan yang perlu diambil. Tuan Speaker, beberapa kali telah pun saya bangkit dalam Dewan Yang Mulia ini dan minta kerajaan untuk memberikan maklumat berkenaan dengan bila akan ditubuhkan satu badan yang boleh siasat aduan yang dibawa terhadap pegawai-pegawai SPRM. I think that is something I have been consistently raising. Tapi sehingga sekarang kami masih tidak mendengar berkenaan dengan apakah sebenarnya tindakan yang akan diambil. Saya mengalu-alukan apa yang disebut oleh Menteri Undang-Undang bila beliau menyatakan bahawa ini adalah satu perkara yang harus kita melihat, dan juga kemungkinan kita akan wujudkan apa yang disebut sebagai ombudsman. Tetapi Tuan Sri Pengerusi, kalau kita lihat kepada butiran yang saya sebut tadi, cukup jelas bahawa di dalam semua peruntukan wang yang telah pun diberikan untuk SPRM, tidak ada sebilangan wang yang khusus diberikan untuk tujuan kita memperkasakan jawatan kuasa aduan yang telah pun saya sebut, yang diwujudkan melalui Seksyen 13, 14 dan 15 Akta SPRM. Tuan Speaker, saya ingin tahu apakah wujudnya peruntukan wang yang akan disalurkan buat tujuan tertentu, tujuan tersebut iaitu untuk jawatan kuasa aduan. Dan saya juga ingin tahu setakat sekarang sejak tahun 2020 berapa aduan yang telah pun diterima, jenis aduan yang telah pun diterima, dan apakah tindakan yang telah pun diambil oleh SPRM untuk menangani masalah yang telah pun ditimbulkan dalam aduan-aduan tersebut. Kita tidak boleh ada satu keadaan di mana ada aduan-aduan yang dibawa tetapi memang tidak ada tindakan yang diambil. Tidak ada mekanisme yang wujud untuk aduan-aduan tersebut disiasat dan juga tindakan diambil. Tuan Speaker, Parlimen telah pun mengubah undang-undang. Dalam undang-undang tersebut jelas dinyatakan ada mekanisme dia. Jadi saya ingin tahu, kalau kita nak salurkan wang kepada SPRM, sudah tentu kita kena rujuk kepada matlamat yang kita ketengahkan melalui akta tersebut. Dan salah satu daripada matlamat tersebut adalah supaya kita ada jawatan kuasa yang memantau tindakan. Banyak laporan polis dibuat, tindakan diambil oleh pihak polis, tetapi memang selepas daripada itu kita tak dengar apa tindakan seterusnya.